100,000 pengunjung disasar membanjiri dataran Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 pada 31 Ogos ini. Pelbagai acara menarik menanti terutama perbarisan dan perarakan yang terdiri daripada 10 kluster. Antara kluster berkenaan adalah kluster perbankan, kluster komunikasi, kluster sukan dan kluster keselamatan. Turut ditampilkan pelbagai acara menarik seperti persembahan artis tempatan. Samping itu, kita juga ada acara yang menarik. Kita akan bawakan persembahan aksi tempur wira yang akan dipersembahkan oleh wira-wira kita lah. Red Warrior Army daripada ATM. Kita juga akan adakan perjunan tepat dari segi panggung terjun oleh Vet 69 daripada PDRM. Kita juga akan adakan demonstrasi unit anjing K9. Kita juga ada aktiviti pergendangan. Ini pun agak istimewa. Pada saya dimaklumkan tahun ini kita akan lebih ramai lagi, 400 orang akan terlibat dalam pergendangan itu. Ini dibawakan oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara lah. Datuk Muhammad Fauzi ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Orang ramai dialu-alukan hadir memeriahkan program yang bermula seawal 7 pagi. Lebih 60 juta penumpang telah menerima manfaat daripada perkhidmatan bas Smart Selangor sejak diperkenalkan pada tahun 2015. Perkhidmatan bas itu meliputi kesemua 12 pihak berkuasa tempatan. PBT membabitkan 166 buah bas bagi 52 laluan. Laporan Zanariah Zainal Abidin. Bagi pendapat saya, bas Smart Selangor bila percuma saya negeri PKL, sangat-sangat membantu pelajar lah kiranya. Sebab kita students, kita perlu banyak fikir makanan, penginapan, perjalanan and so on. So bila ada kemudahan seperti Smart Selangor yang percuma selesa, tak berebut sangat, saya rasa ini sangat baguslah untuk pelajar. Sebenarnya sangat membantu, terutama sekali untuk pelajar-pelajar yang duduk di luar, sebab kemudahannya sangat cepat and actually sangat selesa lah untuk student-student apabila terutama sekali yang tempat-tempat yang diorang duduk tu bukan dalam capaian UiTM. Jadi bas Smart Selangor inilah yang membantu mereka untuk sampai ke sini. 45 juta ringgit diperuntukkan setiap tahun untuk perkhidmatan bas Selangor ini. Penggunaan tertinggi ialah pada 2019 iaitu 15.6 juta penumpang merangkumi laluan ke institusi kerajaan, sekolah, pusat perubatan kerajaan dan pusat komersial. Ia disediakan secara percuma untuk warga negara, manakala cas 90 sen pula dikenakan kepada warga asing. Ramai yang mengharapkan agar perkhidmatan ini dikekalkan, ekoran perbelanjaan menggunakan pengangkutan awam makin bertambah. Very convenient lah, boleh pergi di sini sana. Tak perlu bayar, kan free, percuma. Ya, best lah. Ya, bagus. Selesa. Aircon, ada tempat duduk, tak perlu berdiri lama. Ya. I pun macam agak terkejut lah ada percuma kat sini. Sebab tadi I masuk bas pun, I tengah I tengah cari tak cenggo. Jadi sekarang tengah download app. Jadi first time nak cubalah tengok macam mana. Ambil public transport ni kalau ada begini senang sikit kan. Dan of course kita pun menjagalah environment kan. Selain menjadi pengangkutan harian, bas ini juga berjasa sebagai kenderaan yang membawa pesakit COVID-19 ketika pandemik itu melanda pada 2020. Juga menghantar petugas kesihatan ke pusat kuarantin serta pusat pemberian vaksin PPV. Tak perlu fikir panjang, gunakan perkhidmatan yang telah disediakan kerajaan ini kerana ia telah diberikan secara percuma. Bukan sahaja dapat menjimatkan kos pengangkutan anda, malah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Laporan Zanariah Zainal Abidin, RTM. Calon Barisan Nasional BN Don Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan kembali berkempen untuk PRU Don ke-15. Keadaan kesihatannya telah bertambah baik. Saya baru setengah hari ini saya turun Padang kerana demam kan, demam sesama. Alhamdulillah bila cek darah itu dia kata bukan orang kata bukan influenza, cuma demam sesama tapi teruk kan. So dapat saya turun hari ini memulakan kempen saya semula di Don Rantau dalam
siri masa berkempen. Pemerhatian saya setakat ini alhamdulillah ya, sokongan daripada pengundi-pengundi penduduk di kawasan rantau amat baik ya. Beliau memulakan semula kempennya dengan menghadiri majlis pemimpin bersama masyarakat Melayu, Cina dan India di Dewan Terbuka Bola Keranjang Kuala Sawah Rantau. Datuk Seri Mohamad merupakan adun rantau sejak tahun 2004. Bagi PRU DUN ke-15, beliau akan disaingi calon Perikatan Nasional Rosmal Malakan. Pusat Pandu Lalu Kitar Semula pertama di Melaka menerusi Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle, usaha pengurusan sisa pepejal dan barangan kitar semula kini lebih sistematik serta terancang. Pengenalan oleh SWM Environment Senang Berhad itu mendapat kerjasama Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ terletak di Taman Botanikal Air Keruh. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Sejak ia mula beroperasi pada 30 Mei lalu sehingga ke hari ini, Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle berjaya mencatat kutipan lebih 5,000 kilogram bahan kitar semula. Hak berkenaan sekaligus dapat membantu mengurangkan beban di tapak pelepusan sisa pepejal sanitari Sungai Udang yang meningkat saban tahun. Yang paling penting adalah masyarakat perlu dulu berdaftar dengan program Kitar Recycle yang mana mereka akan mendapat QR code sendiri dan mereka perlu meletakkan stiker QR code ataupun menuliskan nombor pendaftaran Kitar Recycle mereka dan kemudian diletakkan dalam kompartmen dan kita akan kutip dan kita akan sorting dan kita akan SWM akan rekodkan dalam aplikasi mobile apps Kitar Recycle dan mereka boleh melihat perkembangan ataupun prestasi aktiviti kitar semula mereka. Menerusi aplikasi berkenaan, mata ganjaran pengguna diperoleh secara automatik. Beroperasi setiap hari, pengguna boleh menghantar barangan kitar semula mengikut kategori yang disediakan termasuklah barangan elektrik dan elektronik. Patut diperluaskan lagi untuk kawasan-kawasan lain pula supaya semua orang berpeluang untuk melakukan aktiviti recycle ni setiap minggu sebab kita recycle setiap hari. So every week kita boleh hantar barang recycle ke tempat yang dekat lah. Ia adalah satu inisiatif yang baguslah kepada masyarakat setempat di mana mereka boleh menurunkan barang-barang sisa kitar semula di Taman Botanikal dan dalam masa yang sama juga kabin Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle ni tempatnya adalah sangat strategik. Sangat convenient dan sangat memudahkan untuk publik lah sebab dia berdekatan dengan tempat riadah dan juga orang panggil Center of Melaka kan. So sambil-sambil kita datang beriadah, kita boleh juga untuk melestarikan kehidupan kita lah dengan melakukan kitar recycle. Sebagai usaha berterusan penjagaan alam sekitar, SWM Environment bercadang membuka lebih banyak lagi hub seumpama itu dengan kerjasama semua PBT. Dan kita juga melihat rakan-rakan strategik di luar sana yang mana ingin bekerjasama dengan pihak SWM Environment untuk mewujudkan fasiliti seperti ini yang mana ataupun khususnya kepada entiti perniagaan organisasi yang mengamalkan agenda ESG, Environmental, Social and Governance dan mereka kita sama-sama boleh mendapat manfaat daripada program ataupun daripada fasiliti ini. Nur Amalina Abdul Halim, RTM.